So, 112 kita akan demonstrate if then, if statement atau if then statement lah. If statement. Okay, contoh kita buat satu situasi print uh, print welcome to KKTM PJ KTM PJ web lah contohnya. Welcome to tertinggal pula huruf E nya. Welcome to KKTM PJ contohnya. Welcome to KKTM PJ. Maka dia dah kita buat macam tu. Welcome to KKTM PJ. Kalau nak ketengahkan bagi cantik lah, kita tambah lah. Welcome to KKTM PJ. Lepas tu kita nak suruh orang masuk password lah kan. Maksud contoh kita masuk KKTM PJ punya ni. Contohnya when I check result. Result dah keluar dekat sistem online. Kita nak masuk, kena masukkan password. Okay, maka kita letaklah satu variable supaya user boleh masukkan dia punya password tu ke dalam kita punya sistem dan kita simpan dalam variable. Contoh kita simpan password lah senang. Password. Maka kita minta user input dia punya password. Lepas tu kita tulis enter password. Enter your password. Your ID ke, your password ke. Nak masuk Teams pun, kita ada password kita. Okay. Enter your password. Once kita tekan enter, dia akan keluar macam ni lah. Contohnya password kita 1, 2, 3, 4. Senang lah. 1, 3, 4. Contoh Okay. Untuk \n ni, kalau kita tengok kita boleh letak kat depan sini, dia akan turun ke bawah kan. Kita boleh juga letak kat atas ni Okay. Kalau kita run macam ni, letak kat atas ni. Okay, kata kita run dulu yang ni Okay, dia akan rapat. Selain seperti sebelum ni kita letak kat depan sini. Okay. Kita boleh juga letak dekat selepas perkataan yang ini. \n, once kita run dia. Okay, dia tetap akan buat satu dia akan space dah satu bawah ke bawah. Dia akan enter satu bawah. Yang ni boleh letak kat belakang sini ataupun boleh letak kat depan sini. Ikut kesesuaian, ikut suka hati lah. Sebenarnya ikut kesesuaian kita. Jadi bila kita dah enter password, 1, 2, 3, 4 ni akan masuk ke dalam kita punya variable yang nama password. Yang ni kita dah buat dah tadi sebelum ni. Bagaimana nak masukkan dah satu data ke dalam kita punya variable. Sekarang kita nak tengok data tersebut, kita boleh buat apa? Contohnya dalam kes ni, kita nak buat control structure if statement. Kita gunakan if. Okay. If apa? Okay. If apa Contohnya password tersebut. Okay. Password tersebut. Password tersebut. Okay. Kita nak assign dia. Ini kita dah tengok tadi. Ini adalah kita assign. Kalau sama dengan macam ni, bukan ini bukan assign, salah Kalau sama dengan macam ni, kita assign nilai ini ataupun kita masukkan nilai ini ke dalam password. Tetapi jika sekiranya sama dengan ini 2 kali, kita akan compare. Okay. Yang ni kita akan compare nilai password ni dengan sesuatu. Apa yang kita nak compare? Contohnya, kita nak compare dengan password yang kita masukkan, kita tanam adalah, contohnya passwordnya adalah rahsia. Okay. Okay, passwordnya adalah rahsia. Jadi, bila user masukkan, contohnya user masukkan 1, 2, 3, 4 ni, sistem ini akan compare. Adakah password yang user masukkan ini sama dengan rahsia atau tidak? Sekiranya sama, okay, if belakangnya kita akan letak colon. Okay. Dan dia akan automatic ke tengah ni. Kalau kita tak letak colon, kita tekan enter kat sini, dia akan ke bawah dekat huruf I tu. Jadi, bila kita letak colon ni, dia automatic ada indentation. Dia akan indent ataupun tekan tab ni, bermakna yang berada di bawah ni, yang berada di bawah ni adalah blok if.
Okey, dia di bawah pengaruh if. Sekiranya dia bukannya bawah pengaruh if, dia takkan jadilah. Kita akan printkan dia. Kita akan tulislah. Uh, Apa benda apa nak tulis? Dah welcome tadi. Uh, tak kisahlah. Contohnya guru. Contoh je lah. Tak ada idea nak tulis apa ni. Okey. Ataupun access granted. Access granted. Okey. Jadi bila user masukkan, kita run balik, kita test kita punya ni. Bila user masukkan dia punya passcode ataupun passwordnya, sistem if ni akan compare. Adakah sama dengan rahsia? Kalau sama dengan rahsia, dia akan tulis access granted. Okay, kita test lah betul ke tidak. Saya masukkan password 1, 2, 3, 4. Okay, tak ada apa-apa berlaku. Jadinya tak ada apa-apa berlaku lah. Sebab dia tidak sama dengan rahsia. Once kita run lagi sekali, kita tulis rahsia. Okay, maka barulah dia dia tukar, dia tulis, dia keluar access granted. Ini apa yang berlaku di kod ni, bila user masukkan, bila sampai nombor 7 ni, dia akan check adakah sama ke tidak data yang user masukkan dengan yang kita set. Sekiranya ya, dia akan execute nombor 8. Sekiranya tidak, dia buat tak tahu sahaja macam yang sebelum ni lah. Kita masukkan 1, 2, 3, 4. Dia check bahawa 1, 2, 3, 4 tidak sama dengan rahsia. Maka dia buat tak tahu je. Buat bodoh je. Dia senyap je gitu. Jadi kalau benda tu sama, barulah dia execute. Mungkin ada benda yang awak nak beritahu. Bila masukkan passcode je baru access granted. Itu adalah contoh kod 112. Boleh cuba untuk pelbagai, awak punya pelbagainya lah. Pelbagai sistem dan sebagainya. Boleh cuba dulu.